Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Jarumiyah halaman 18. Babul mubtada'i wal khabari. Babul mubtada'i wal khabari. Ini adalah bab mubtada dan khabar. Isim marfu' ada berapa? 7. Pertama, fa'il. Kedua, fa'il. 3, 4, khabar mubtada. Harus ada kaitnya, khabar mubtada. Karena kalau khabar kana mansub, khabar inna marfu' kan? Ini yang masuk isim marfu' yaitu mubtada dan khabarnya. Mubtada dan khabarnya. Mubtada secara bahasa artinya permulaan. Secara bahasa permulaan. Permulaan apapun kan? Khabar berita, informasi. Itu secara bahasa, tapi secara istilah nahwu ini nih. Menurut istilah nahwu mubtada, al-mubtada'u huwal ismul marfu'ul 'ari 'anil 'awamilil lafdhiyah. Bermula mubtada itu huwa. Dianya mubtada itu isim. Al-marfu'u yang marfu'. Al-'ari yang sunyi ianya isim. Ari na'at kepada ismu. Mubtada adalah isim yang marfu', al-'ari yang sunyi ianya isim. Anil awamilil lafdhiyah, dari amel-amel yang lafzi. Penjelasan dulu. Dalam ilmu nahwu mubtada adalah isim. Yang jadi mubtada mesti isim. Kalimat ada berapa? 3. Isim, fi'il, huruf. Yang jadi mubtada mesti isim. Fi'il nggak boleh jadi mubtada. Huruf nggak boleh jadi mubtada. Fi'il nggak boleh jadi mubtada kalau dimaknain. Huruf juga begitu. Tapi kalau maksudnya lafaz boleh. Kita nggak memaknain. Ketika fi'il nggak kita maknain, berarti itu bukan fi'il. Kita maksud lafaznya. Contohnya begini. Daraba fi'lun madhi. Bermula daraba itu fi'il madhi. Daraba di situ isim. Nah, kan dia nggak ada makna. Kalau ada makna mukul. Ya, ini kita nggak maknain. Daraba fi'lun madhi. Bermula daraba itu fi'il madhi. Nah, itu daraba kita sebut isim hikayah. Dia asalnya fi'il, tapi di situ kita sedang pengen bilang lafadznya. Lafadz daraba itu fi'il mah boleh jadi mubtada. Tahu nggak? Huruf juga begitu. Huruf kalau dimaknain nggak boleh jadi mubtada. Kalau nggak ada maknanya boleh. Alfi harfu jar. Bermula fi itu huruf jar, kan boleh kan? Jadi fi isim kita anggap isim. Fi isim hikayah. Mabni ala sukun pada marafah mubtada. Harfu khabar. Jarin mudhaf ilaih kan? Nah. Tapi kalau dimaknain berarti dia huruf. Nah, itu. Itu banyak banget dalam kitab itu. Bermula mubtada itu isim. Yang jadi mubtada mesti isim. Fi'il nggak boleh jadi mubtada. Huruf nggak boleh jadi mubtada. Kecuali huruf dan fi'il tadi yang dimaksud lafadznya. Bukan maknanya. Boleh jadi mubtada. Ya. Kemudian begini. Isim nanti ya kelihatan dia isim. Terang banget. Ada yang kelihatannya kayak bukan isim. Tapi bisa dirubah jadi isim, boleh juga. Yang penting mubtada harus isim. Baik isim mabni atau isim mu'rab. Isim mabni ada berapa? 6. Apa aja? Isim dhamir, isim mausul, isim isyarah, isim istifham, isim syarat, isim fi'il. Nah, kecuali satu isim fi'il. Semua isim mabni boleh jadi mubtada. Isim dhamir boleh jadi mubtada. Nah, ana tilmidun, saya seorang santri. Ana isim dhamir mubtada kan? Huwa mujtahidun, dia seorang yang rajin. Isim dhamir boleh jadi mubtada. Isim isyarah boleh hadza kitabun. Ini kitab. Hadza maktabun boleh. Isim mausul jadi mubtada. Isim istifham boleh jadi mubtada. Kemudian yang enggak boleh isim fi'il. Isim fi'il enggak boleh jadi mubtada. Karena dia seperti fi'il. Kemudian isim mu'rab juga boleh jadi mubtada. Isim mufrad, isim tasniyah, jamak taksir, jamak mudzakkar, jamak muannas, semua boleh jadi mubtada. Perhatikan deh. Mubtada isim yang marfu. Mesti marfu. Tanda rafa'nya terserah. Kalau isim mufrad jadi mubtada, tanda rafa' dhammah. Jamak taksir jadi mubtada, tanda rafa' dhammah. Jamak mudzakkar salim jadi mubtada, tanda rafa' waw. Al muslimuna mujtahiduna. Semua orang Islam itu rajin-rajin. Nah, paham kan? Kalau isim yang 5 jadi mubtada, tanda rafa'nya wow. Abu Bakrin sahibun Nabi.
Abu Bakar itu sahabat nah boleh. Mubtada isim marfu al-ari, yang sunyi ianya isim dari amil lafzi. Kalimat yang kita i'rab jadi mubtada enggak boleh dipengaruhi oleh amil lain. Enggak boleh dimasuki huruf jar. Nah, contoh misalkan, enggak boleh dimasukin fi'il. Ja'a Zaidun. Zaidun isim marfu, tapi bukan mubtada. Kenapa? Karena ada amil di belakangnya, ada ja'a kan? Nah itu. Nah, paham? Isim marfu dia bebas dari amil lafzi. Maknanya kalimat yang kita jadikan mubtada tidak ada amil lain, tidak ada amil yang mempengaruhi dia. Kalau ada amil, ada fi'il, namanya fa'il nanti. Atau kadang naik fa'il dia. Nah. Amil lafzi, kalau amil maknawi nggak apa-apa. Kemarin amil ada dua, ada amil lafzi, ada amil maknawi. Amil lafzi ada lafadznya kelihatan, huruf jar, fi'il, inna, anna dan teman-temannya kan. Kalau amil maknawi, mubtada memang dirafa'kan oleh amil maknawi, namanya ibtida. Ya kan? Ya, yang merafa'kan mubtada namanya amil maknawi, namanya ibtida. Yang merafa'kan fi'il mudhari' amil maknawi, namanya tajarrud. Udah paham sampai situ? Udah. Jadi mubtada mesti isim, mesti marfu. Marfu bisa kelihatan nanti, bisa takdir, penting marfu. Enggak ada amil lafzi yang mempengaruhinya. Wal khabaru huwal ismul marfu'ul musnadu ilaihi. Bermula khabar, huwa dianya khabar itu isim. Bermula khabar itu dianya khabar itu isim, al marfu' yang marfu' juga, al musnadu ilaihi yang disandarkan kepadanya mubtada. Khabar itu pelengkap mubtada. Khabar pelengkap khabar isim. Marfu' tanda rafa' terserah, dia disandarkan kepada mubtada. Tapi ini definisi khabar nggak lengkap nih. Nggak lengkap. Contoh. Zaidun qa'iman. Apa artinya? Si Zaid itu seorang yang berdiri. Zaidun mubtada. Udah benar. Zaidun isim. Marfu' tanda rafa' dhammah. Karena isim mufrad kan? Zaidun isim marfu', dia nggak ada amil lafzi, nggak ada apa-apa di belakangnya kan? Nah, udah benar berarti. Zaidun mubtada. Qa'imun khabar. Khabar marfu'. Dia di sini katanya khabar isim kan? Qa'imun benar isim fa'il. Marfu' tanda rafa'nya dhammah. Udah benar kan? Zaidun qa'imun, udah benar. Kemudian Zaidun qoma. Boleh nggak Zaidun qoma? Si Zaid itu berdiri iya. Boleh juga. Kan boleh khabar fi'il. Kan kita dulu udah belajar ada khabar mufrad, khabar ghairu mufrad. Ya kan? Zaidun mujtahidun, boleh. Zaidun ijtahada, boleh. Zaidun yajtahidu, boleh kan? Boleh? Boleh. Padahal dia fi'il kan? Nah, yang ayah pengen bilang ini, khabar katanya isim marfu. Seolah-olah yang jadi khabar cuma isim, fi'il nggak boleh jadi khabar. Jar majrur nggak boleh jadi khabar, seolah-olah kan? Nah, ini namanya khabar mufrad. Kalau khabar mufrad ya isim. Zaidun qaimun, Zaidun mujtahidun, al masjidu kabirun kan? Nah, itu khabar mufrad deh. Khabar mufrad baru isim. Boleh juga nanti khabar jumlah. Khabar jumlah fi'il pasti. Atau jumlah mubtada khabar jadi khabar lagi. Ya kan? Zaidun qama abuhu. Nanti. Dah. Paham maksudnya? Khabar isim marfu yang disandarkan kepada mubtada. Khabar isim marfu maksudnya khabar mufrad. Khabar mufrad. Karena khabar nanti ada dua, ada khabar mufrad, ada khabar ghairu mufrad. Kalau khabar mufrad baru isim. Kalau khabar ghairu mufrad ada 4 nanti. Nah. Mana contohnya? Nahu qaulika. Nahu qaulika seperti ucapanmu Zaidun qaimun. Bermula si Zaid, bermula seorang si Zaid itu yang berdiri. Zaidun mubtada. Marfu' bil tidak. Tanda rafa' dhammah. Kenapa dhammah? Isim mufrad. Isim mufrad apa dia? Zaidun. Isim malam. Isim malam. Ma'rifah dia kan? Jadi syarat mubtada itu mesti ma'rifah. Kalimat yang kita jadikan mubtada mesti ma'rifah. Kali-kali boleh nakirah. Yang paling sering ma'rifah. Kalau khabar bebas. Khabar boleh ma'rifah, boleh nakirah. Qa'imun. Qa'imun khabar Zaidun. Khabar tanda rafa' dhammah karena isim mufrad. Zaidun mudzakkar apa muannas?
Muzakkar. Qaimun muzakkar muannas. Muzakkar. Zaidun mufrad. Qaimun mufrad. Antara mubtada dan khabar harus sesuai. Antara mubtada dan khabar harus kalau mubtada mufrad, khabar mubtada muannas, khabar muannas. Mubtada muzakkar, khabar muzakkar. Nah, harus mutabaqah, harus sesuai. Yang enggak disyaratkan sesuai di ma'rifah. Mubtada ma'rifah, khabar boleh nakirah. Zaidun qaimun, Zaidun ma'rifah, qaimun nakirah kan? Nah itu. Jadi kalau di sini kita robah Fatimatu qaimatun. Fatimatu qaimatun. Aisyatu qaimatun, enggak? Jadi muannas muan. Nah, mufrad tetap mufrad. Cuma muannas. Nah itu. Contoh lagi yang tasniyah, wa zaidani qaimani. Bermula dua orang si Zaid itu berdiri keduanya. Coba lihat zaidani tasniyah. Zaidani mubtada marfu' bil ibtida' tanda rafa' alif. Karena isim tasniyah. Nun iwad dari tanwin yang ada pada isim mufrad. Qaimani khabar. Khabar zaidani, khabar marfu' bil mubtada tanda rafa' alif karena isim tasniyah. Zaidani muzakkar, qaimani muzakkar. Zaidani tasniyah, qaimani tasniyah, udah cocok. Jadi mubtada dan khabar harus sesuai. Wa zaiduna qaimuna, dan bermula banyak si Zaid itu berdiri mereka. Zaiduna mubtada marfu' bil ibtida tanda rafa' waw li'annahu jam'u mudzakkar salim. Nun iwad dari tanwin yang ada pada isim mufrad. Qaimuna khabar marfu' bil mubtada tanda rafa' waw karena jamak mudzakkar salim. Nun iwad dari tanwin yang ada pada isim mufrad. Sama-sama kah? Zaiduna jamak, qaimuna juga jamak. Sama-sama jamak. Udah pas itu. Sama-sama muzakkar. Nah. Jadi kalau zaiduna kita rubah jadi muannas, Fatimatu qaimatun, pakai jamak muannas. Fatimatu qaimatun. Ada beberapa orang Fatimah semuanya berdiri. Mana kah? Fatimatani qaimatani. Nah, itu. Ya. Jadi antara mubtada dan khabar harus mutabaqah. Apa makna mutabaqah? Sesuai. Lafadznya sesuai. Kalau yang jadi khabar fi'il, sesuainya di dhamirnya. Contohnya begini. Ahmad ya'kulu. Si Ahmad itu sedang makan ya. Sesuai enggak? Sesuai. Ahmadu mubtada marfu' bi dan rafa' dhammah ya'kulu bil mudhari'. Marfu' dan rafa' dhammah. Fa'ilnya takdirnya hu, kembali ke Ahmad huwa kah? Ahmadani ya'kulani. Mutabaqah juga huma. Ahmaduna ya'kuluna. Sama kah? Tetap ada mutabaqah. Cuma mutabaqahnya di segi dhamirnya. Apa yang enggak paham coba? Nah. Ini paling penting mubtada khabar, paling sering ketemu. Wal mubtada qismani. Bermula mubtada itu dua macam. Nah, ini kan enggak mutabaqah ini, mestinya boleh ditanya. Wal mubtada qismani. Bermula mubtada itu dua macam. Al mubtada marfu' bil tidak tanda rafa' dhamm. Qismani khabar tanda rafa' karena isim nun iwad. Coba perhatikan, qismani tasniyah. Al mubtada'u bukan tasniyah. Tadi baru kita belajar, mubtada dan khabar harus sesuai. Ini kenapa enggak sesuai? Kan gitu? Nah, ini sebenarnya sesuai pada takdir. Nah, itu yang rumit. Jadi ini sesuai dengan alif lamnya. Kita kan belum belajar alif lam. Seolah-olah begini, wal mubtada'u bermula jenis mubtada. Namanya jenis, boleh lebih dari satu kan? Jenis mubtada itu ada dua. Tapi itu biarin. Maksudnya kalau kita teliti kan bisa jadi pertanyaan. Mubtada mufrad, qismani tasniyah. Kok enggak sesuai? Nah, tapi ada jawabannya. Walaupun kita belum paham jawabannya kan? Enggak apa-apa. Dah. Wal mubtada'u qismani. Bermula mubtada itu ada dua macam. Mana dua macam? Dhahirun wa mudmarun. Mubtada dhahir dan mubtada dhamir. Dhahir sama seperti di pembahasan fa'il dan naib fa'il. Makna dhahir yang bukan dhamir.
Isim apapun yang jadi mubtada, kalau bukan isim dhamir, namanya mubtada dhahir. Mau isim isyarah, mau isim mausul, mau isim istifham. Nah, yang penting kalau dia bukan isim dhamir, berarti isim dhahir. Fadhahiru ma taqaddama zikruh. Maka bermula mubtada dhahir itu ma taqaddama, ma yang telah terdahululah oleh zikruhu sebutnya. Fadhahiru maka bermula mubtada dhahir itu ma itu sesuatu, taqaddama dzikruh yang dahululah oleh sebutnya ma. Yang udah dikasih contoh di atas. Zaidun qaimun, mubtada dhahir. Zaidani qaimani, mubtada dhahir rasanya. Zaiduna qaimuna, mubtada dhahir ya, ma. Itu mubtada dhahir. Jadi isim dhahir, bukan isim dhamir. Wal mudmaru isna asyara, dan bermula mudmar. Mana mudmar bermula mubtada dhamir. Itu isna asyara ada 12. Ada 12 dhamir yang bisa dijadikan mubtada. Namanya dhamir rafa' munfasil. Dhamir karena isim dhamir, kata ganti. Rafa' karena dia marfu' jadi mubtada. Munfasil karena dia terpisah. Enggak bersambung dengan fi'il, bukan darabetu. Tapi ini ana. Ana kan? Ana dhamir rafa', tu juga dhamir rafa'. Cuma ana dhamir rafa' munfasil, terpisah. Sedangkan darabtu dhamir rafa' muttasil karena bersambung dengan fi'il. Minni dariku. Nah, kan ada minni dariku. Itu ya itu dhamir muttasil juga. Bersambung dengan huruf jar. Cuma dia dhamir jar namanya. Dhamir jar. Ya. Wal mudmaru isna asyara, dan bermula dhamir atau mubtada dhamir itu isna asyara ada 12. Wahya dianya 12 itu ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma dan seterusnya. Nah, langsung kita kasih contoh. Misalkan contoh 1, tilmidun santri. Ana tilmidun. Nahnu Oh, mubtadanya nahnu. Tilmidunnya coba robah jadi jamak. Talamizu. Nahnu talamizu. Ya. Atau contoh mudahnya ana talibun. Nahnu talibuna. Boleh juga kan? Nahnu talibuna. Atau nahnu tullabu. Jamak, boleh jamak mudzakkar, boleh jamak taksir. Anta kalau talibun tadi, kalau anta cocoknya apa? Anta talibatun. Anti talibatun. Anta? Talibun juga satu orang. Ana talibun, nahnu talibuna, anta talibun. Tetap satu mufrad kan? Anta kamu mufrad, talibun mufrad. Anti talibatun, antuma tasniyah laki-laki. Tergantung. Kalau antuma maksudnya 2 orang laki-laki, talibani. Antuma talibani. Kalau perempuan antuma talibatani. Benar kan? Ana talibun, nahnu talibuna, anta talibun, anti talibatun, antuma talibani atau talibatani. Antum? Talibun jadi jamak mudzakkar apa? Talibuna. Antum talibuna. Itu kalau jamak mudzakkar. Kalau jamak taksir antum tullabu. Boleh. Kamu itu para santri semua. Antunna? Tunna kan muannas. Jamak muannas. Berarti khobarnya harus muannas. Jamak muannas. Jamak muannas dari talibun. Talibatun. Ya kan? Mufradnya talibatun, seorang santri perempuan. Jamak muannasnya talibatun, tambah alif dan ta. Antunna talibatun. Nah. Huwa kalau khabarnya dari talaba tadi huwa talibun. Hiya Talibin. Hiya. Huwa talibun. Huwa robah jadi hiya. Belum paham. Talibun mudzakkar. Kalau muannasnya apa?
Tinggal tambah ta. Talibatun. Hiya talibatun. Oke? Terus huma mudzakkar. Huma talibani. Untuk perempuan huma talibatani. Hum talibuna. Hunna jawab Anas. Hunna talibatun. Nah, itu tinggal diputar-putar doang, Kak. Tuh, ini contohnya. Itu contoh kita tadi. Ini contoh musanna, perhatikan. Nahu qaulika, seperti ucapanmu ana qaimun. Ana qaimun wa nahnu qaimuna. Ana qaimun nahnu qaimun. Nah, wa ma asbaha dzalik, dan mama yang menyerupai akan demikian. Ana dulu, cara i'rab dulu. Ana dhamir munfasil, mabni ala sukun. Karena alif kan? Ana. Saya seorang yang berdiri. Ana dhamir munfasil, mabni ala sukun. Pada mahrafa mubtada. Qaimun khabar. Marfu' bil mubtada dan rafa' dham sim mufrad. Ana qaimun, nahnu qaimuna. Nahnu isim dhamir juga. Mabni ala dhammah pada mahrafa' mubtada. Qaimuna khabarnya. Khabar marfu' dan rafa' waw jawab mudzakkar. Coba lihat. Ana mufrad, qaimun mufrad. Nahnu secara lafaz memang mufrad, tapi maknanya kan jamak dia kami. Makanya khabarnya qaimuna. Paham? Sekarang kita rubah ana. Jadi huwa. Huwa qaimun. Huma qaimani. Kalau huma muannas qaimatani. Huma qaimatani. Hum qaimuna. Wa huma hum. Hiya qaimatun. Huma hunna qaimatun, panjang. Anta qaimun. Antuma qaimani. Antuma dulu mutakkar. Antum qaimuna. Anti qaimatun. Antuma qaimatani. Antunna qaimatun. Ana qaimun. Nahnu qaimuna. Kan gampang banget. Itulah mutabaqah namanya. Mubtada dan khabar harus sesuai. Bisa enggak merubah-rubah? Itu doang bahasa Arab yang rubah-rubah. Mujtahidun. Huwa mujtahidun. Kak. Huma mujtahidani. Hum mujtahiduna. Mereka santri-santri yang rajin. Hiya mujtahidatun. Huma mujtahidatani. Hunna mujtahidatun. Ya kan? Anta mujtahidun. Antuma mujtahidani. Antum mujtahiduna. Anti mujtahidatun. Antuma mujtahidatani. Antunna mujtahidatun. Antunna. Jawab Anas kan? Ana mujtahidun. Nahnu mujtahiduna. Itu kalau nahnu maksudnya rame-rame. Kalau nahnu maksud kita satu orang, tetap nahnu mujtahidun. Oh, tetap mujtahiduna, tetap. Nah, secara lafaz dia tetap jamak. Dah. Apa pertanyaan yang enggak paham? Coba. Nah. Ada pertanyaan, Dek? Assalamualaikum. Apa pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak bertanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan nggak paham atau kemungkinan udah paham. Kita lanjutkan. Udah. Ada mubtada, ada khobar. Mubtada dan khobar nggak boleh dipisahkan. Dia harus sesuai. Di atas tadi contoh khabar mufrad. Contoh khabar mufrad. Sekarang pembagian khobar. Wal khabaru kismani, dan berumlah khabar itu ada dua kelompok. Wal khabaru kismani, berumlah khabar itu dua kelompok. Mufradun wa ghairu mufradin. Mufrad dan ghairu mufrad. Mufrad dan tidak mufrad. Mufrad tunggal. Mufrad tunggal. Ya, wa ghairu mufrad dan tidak Perhatikan, khabar ada dua. Pertama khabar mufrad. Yang dimaksud dengan khabar mufrad, yang jadi khabar bukan isim mufrad, bukan. Nah, itu perhatikan. Khabar ada dua, khabar mufrad, khabar ghairu mufrad. Maksud mufrad di sini dalam bab mubtada khabar, maksud mufrad yang bukan jumlah. Bukan jumlah, bukan serupa jumlah, itu mufrad. Jadi khabar mufrad itu bisa isim mufrad, bisa isim tasniyah, bisa jamak mudzakkar, bisa apapun. Tetap namanya khabar mufrad. Arti mufrad satu kata, tunggal. Nah, itu. Tadi Zaidun qaimun mufrad.
Zaidani qaimani. Qaimani mufrad tuh. Walaupun bentuknya isim tasniyah. Zaiduna qaimuna. Qaimuna kan jamak mudzakkar, Dek. Tetap mufrad karena satu kata. Nah, jadi khabar ada dua. Ada khabar mufrad, ada khabar ghairu mufrad. Khabar mufrad maknanya khabar tunggal, bukan jumlah, bukan serupa jumlah. Ya. Fal mufradu nahu Zaidun qaimun. Maka bermula mufrad itu seperti. Fal mufradu maka bermula mufrad itu seperti Zaidun qaimun. Nah, qaimun namanya khabar mufrad dan pas lagi dia isim mufrad. Wa Zaidani qaimani. Dua orang si Zaid itu berdiri keduanya. Qaimani namanya khabar mufrad walaupun dia isim tasniyah. Wa Zaiduna qaimuna. Banyak si Zaid itu berdiri semuanya. Qaimuna namanya khabar mufrad walaupun dia jamak mudzakkar salim. Paham enggak? Khabar mufrad namanya khabar tunggal. Bukan jumlah, bukan serupa jumlah. Dah. Wa ghairul mufradi arba'atu asya'a. Dan bermula yang bukan mufrad. Khabar yang bukan mufrad. Arba'atu asya'a itu 4 macam. Wa ghairul mufradi dan bermula yang bukan mufrad itu arba'atu asya'a 4 macam. Khabar yang tidak mufrad. Nah, khabar yang tidak mufrad ada 4 macam. 4 macam. Nah, yang pertama al-jaru wal majruru. Al-jaru wal majruru, jar dan majrur. Huruf jar bersama majrurnya kita jadikan khabar. Boleh. Namanya khabar ghairu mufrad. Zaidun fil masjid. Apa artinya? Zaid dalam masjid. Zaidun mubtada marfu' bil ib tanda rafa' atau fi huruf jar. Masjidi majrur bi tanda jar kas. Nah, kan Zaidun belum ada khabarnya tuh. Fil masjidi khabar. Fi huruf jar, masjidi majrur. Jar dan majrur jadi khabar mubtada. Tapi harus ada muta'alanya, harus ada yang dibuang di situ. Harus ada yang dibuang. Zaidun fil majlis, Zaidun mustaqirun fil masjid. Si Zaid itu berada di masjid. Nah itu. Zaidun fil masjid, maknanya Zaidun maujudun fil masjid. Si Zaid itu ada dalam masjid. Jadi seolah-olah ada kalimat lain yang dibuang. Bisa maujudun, bisa mustaqirun, bisa apapun. Paham nggak? Jadi nanti begini. Kalau jar majrur jadi khobar, di belakangnya mesti ada kalimat lain Kak yang dibuang. Namanya muta'alanya. Dia wajib diikat dengan satu kata yang wajib dibuang. Nggak perlu ditulis karena bisa dipahami. Yang sebenarnya jadi khobar yang dibuang itu. Zaidun fil masjid. Kalau kita takdir Zaidun maujudun fil masjid. Kan maujudun rafa' tuh. Jadi seolah-olah maujudun itu yang jadi khobar. Seolah-olah. Enggak apa-apa, yang penting begini. Pertama khabar ghairu mufrad jar majrur. Jar dan majrur, huruf jar bersama majrurnya boleh jadi kita sebut mahalnya rafa'. Zaidun fil fasli, si Zaid di dalam kelas. Zaidun mubtada, fil fasli jar dan majrur pada maharafa jadi khabar. Dah. Itu. Yang kedua wad-darfu, daraf. Daraf juga boleh jadi khabar. Zaidun amamal masjid. Si Zaid itu di depan masjid. Kita baca kata amama. Zaidun amamal masjid. Si Zaid itu di depan masjid. Zaidun mubtada. Marfu' bil ibtida' tanda rafa' dhammah. Amama daraf. Darah makan. Amama darah makan mansub tanda nasab fathah. Mudhaf amamal masjidi mudhaf ilaih. Kan belum ada khabar tuh. Daraf dan mudhaf ilaih. Amama dan masjidi, darah dan mudhaf ilaih pada maharafa khabar. Kita sebut pada maharafa atau muta'ala kepada yang dibuang. Zaidun amamal masjid. Zaidun maujudun amamal masjid. Si Zaid itu ada di depan masjid. Paham nggak kita? Nah itu. Jadi khabar ghairu mufrad jar majrur pertama. Yang kedua dharaf. Wal fi'lu ma'a fa'ilihi. Dan fi'il bersama fa'ilnya. Fi'il bersama fa'il namanya jumlah fi'liyah. Fi'il bersama fa'il boleh kita jadikan khabar. Gabungan. Kita sebut fi'il bersama fa'ilnya
pada maharafa khobar mubtada. Contoh, Zaidun zahaba ilal madrasah. Zaidun zahaba ilal madrasah. Si Zaid itu pergi ia ke sekolah. Zaidun mubtada. Zahaba fi'il madhi. Mabni di atas fa. Dah, fa'ilnya mustatir. Takdirnya hu. Zahaba huwa. Zaid zahaba huwa. Si Zaid itu pergi ia ilal madrasah. Jadi jumlah zahaba, jumlah fi'il bersama fa'il pada maharafa kita sebut mahal. Jadi khobar Zaidun, boleh kan? Nah. Fi'il bersama fa'ilnya kita sebut jumlah fi'liyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Karena fi'il duluan. Fi'il bersama fa'il, fi'liyah. Ya kan? Nah. Jumlah fi'il bersama fa'il pada maharafa jadi khobar. Harus sesuai juga. Harus mutabakah. Tadi mutabakah dengan dhamer. Zaidun dhahaba. Anta tadhabu. Sama kan? Anta tadhabu ilal madrasah. Anti tadhabina. Gitu. Ana adhabu. Ana adhabu. Saya pergi ke sekolah. Jadi mubtada, khabarnya fi'il. Boleh. Namanya jumlah fi'liyah. Tapi harus mutabakah. Harus sesuai. Nah. Gampang banget ya? Gampang. Zaidun ya'kulu. Huwa ya'kulu. Huma ya'kulani. Hum ya'kuluna. Hiya ta'kulu. Huma ta'kulani. Hunna. Tasrif ke-6. Ya'kulna. Hunna ya'kulna. Yadribna kan? Mana kan? Anta ta'kulu. Antuma ta'kulani. Antum ta'kuluna. Anti ta'kulina. Antuma ta'kulani. Antunna ta'kulna. Ana a'kulu. Nahnu na'kulu. Kalau lancar kita bolak-balik itu, udah boleh pergi ke Arab. Nggak bisa ngomong bahasa Arab sepatah dua patah, udah gampang ya. Nah itu. Dah. Khabar ghairu mufrad ada 4. Yang pertama jar dan majrur. Tadi jar majrur. Yang kedua dharaf. Cuma biasanya dharaf ada mudhaf ilaihnya, enggak disebut nih. Dharaf aja. Yang ketiga wal fi'lu ma'a fa'ilihi. Fi'il bersama fa'ilnya kita gabung. Fi'il bersama apa? Atau enggak disebut di sini. Fi'il bersama naib fa'il. Fi'il bersama naib fa'il boleh juga jadi khobar. Fi'il bersama naib fa'il. Zaidun duriba abuhu. Zaidun duriba abu, bermula si Zaid itu dipukul akan bapaknya misalnya. Ya. Bapaknya dipukul orang kan boleh. Zaidun duriba abu. Zaidun mubtada marfu' bil ibtida. Duriba fi'il madhi bina majhul. Perlu kepada naib fa'il. Abu naib fa'il. Naib fa'il marfu' dan rafa' waw. Jumlah fi'il bersama naib fa'il, tetap jumlah fi'il namanya kan? Pada maharafa khobar mubtada. Fi'il bersama fa'il. Fi'il bersama naib fa'il. Boleh jadi khobar. Khobar jar majrur, khobar dharaf, khobar fi'il bersama fa'il atau fi'il bersama naib fa'il. Dah, yang keempat. Wal mubtada ma'a khobarihi, dan mubtada bersama khobarnya mubtada. Mubtada kita gabung dengan khobarnya jadi khobar lagi. Nah itu. Wal mubtada ma'a khobarihi. Mubtada bersama khobar mubtada. Mubtada bersama khobar mubtada. Yang jadi mubtada kan isim. Jadi mubtada bersama khobarnya namanya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Jumlah mubtada khobar namanya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah boleh jadi khobar. Berarti di sini mubtadanya ada 2. Ya, ada mubtada lagi, ada khobar mubtada. Mubtada kedua bersama khobarnya kita jadikan khobar mubtada pertama. Contohnya di depan nanti. Atau gini contoh. Contohnya gampang. Zaidun abuhu ustadun. Atau jangan. Zaidun abuhu fallahun. Zaidun. Bermula si Zaid itu. Abuhu. Bermula bapaknya si Zaid itu seorang petani. Zaidun abuhu fallahun. Gampang ya. Zaidun mubtada pertama. Abu mubtada kedua. Fallahun khobar abu. Karena yang jadi petani bukan si Zaid tapi bapaknya kan. Jumlah abuhu fallahun. Mubtada dan khobar pada maharafa khobar mubtada pertama. Pasti paham. Gampang banget. Fatimatu ummuha tabibatun. Gampang. Si Fatimah
ibunya Fatimah itu seorang tabib. Fatimah tu ummuha tabibatun. Bisa kan kalau bikin contoh? Bisa. Ahmadu akhuha. Si Muhammad, tujuannya begini. Jadi ada tambahan informasi. Si Ahmad itu saudaranya dia seorang santri. Ya, misalkan. Jadi pengen memperkenalkan kalau si Ahmad itu punya abang atau punya adik. Ya. Jadi banyak informasi yang kita dapatkan. Kalau jumlah seperti itu. Nih, perhatikan contohnya, Dek. Nahu qaulika, contoh ucapanmu. Ini contoh pertama yaitu khobarnya jar majrur. Zaidun fid dari. Zaidun fid dari. Si Zaid itu di dalam rumah, ada rumah. Zaidun fid dari. Zaidun mubtada marfu' bil ibtida tanda rafa' dhammah. Fi huruf jar. Ad-dari majrur bi tanda jar kah? Jar majrur jadi khobar Zaidun. Cuma tadi kalau jar majrur jadi khobar, ada kalimat dibuangnya yang wajib dibuang. Di belakang fi mesti ada takdirnya. Kita takdirkan kalimat yang maknanya umum, mustakirun. Si Zaid itu mustakirun fiddar. Si Zaid itu tetap di dalam rumah. Atau maujudun juga boleh. Si Zaid itu maujud di dalam rumah. Atau sabitun juga boleh. Zaidun sabitun fil bait. Si Zaid itu sebut. Mana sebut berada di dalam rumah. Boleh. Yang penting fi'il umum. Zaidun fiddari. Zaidun fil masjidi. Zaidun fil fasli. Zaidun fil ghurfati. Contoh bikin sendiri kan? Tinggal ganti fi aja. Fiddari dalam rumah, fil baiti dalam rumah, fil ghurfati dalam kamar, fil hujrati dalam hujrah, fil fasli dalam kelas. Apalagi fi. Ada. Fil qudi dalam gelas. Enggak boleh si Zaid dalam gelas, enggak muat kan? Jadi kita ganti al-ma'u fil qudi. Air itu di dalam gelas. Zaidun indaka, si Zaid itu di depanmu. Zaidun indaka, si Zaid itu di depanmu. Zaidun mubtada. Marfu' bil ibtida, tanda rafa' dhammah. Inda darah makan. Inda darah makan. Arti inda di dekat. Zaidun indaka. Si Zaid itu di dekatmu. Di tempat yang berada di dekatmu. Inda darah makan. Mansub tanda nasab fathah. Mudhaf inda kaf dhamir muttasil. Mabni atas fathah. Pada mahal jar mudhaf ilaih. Jumlah indaka. Indaka. Darah bersama mudhaf ilaihnya pada mahal rafa' khabar Zaidun. Muta'allaq dengan mahdhuf pada mahal rafa' khabar Zaidun. Seolah-olah Zaidun mawjudun indaka. Zaidun mustaqirun indaka. Nah itu. Enggak. Di contohnya dia khobar jar majrur dan darah bersama mudhaf ilaih. Contoh lagi. Zaidun qama abuhu. Bermula si Zaid itu berdirilah bapaknya si Zaid. Jumlah fi'il dan fa'il. Zaidun mubtada marfu' bil ibtida dan rafa' dhammah. Qama fi'il madhi mabni di atas fathah. Abu fa'il qama. Fa'il marfu' tanda rafa' waw karena sim yang 5. Mudhaf abuhu dhamir muttasil. Mabni atas dhammah pada mahal jar mudhaf ilaih. Jumlah qoma abuhu fi'il fa'il pada mahal rafa' khabar Zaidun. Jadi kalau yang jadi khabar itu jumlah mesti ada dhamir yang kembali ke mubtada, mesti ada dhamir yang kembali ke mubtada sebagai pengikatnya. Ini dhamir hu nih abuhu. Karena Zaidun hu. Kalau Zaidani huma. Zaidun qoma abawahuma. Bermula si Zaid itu berdiri, enggak ada dua bapak. Mana ada dua bapak? Nggak boleh contohnya. Dah. Wa Zaidun jariyatuhu zahibatun. Nah, ini contoh. Bermula si Zaid itu jariyatuhu. Bermula jariyahnya si Zaid itu yang pergi. Bermula si Zaid itu bermula jariyahnya si Zaid itu pergi. Zaidun mubtada, marfu' bil ibtida dan rafa' dhammah. Jariyatu mubtada lagi. Mubtada kedua, mubtada marfu' dan rafa' dhammah, mudhaf jariyatuhu mudhaf ilaih. Zahibatun khabar jariyatu. Jumlah jariyatuhu zahibatun mubtada dan khabar pada mahal rafa'. Jadi khabar Zaidun. Perhatikan Kak, Zaidun jariyatu. Zaidun mubtada. Kenapa jariyatu enggak langsung jadi khabar Zaidun? Kenapa? Karena enggak sesuai. Enggak boleh. Zaidun muzakkar. Jariyatu muannas. Kan enggak boleh kan? Jariyatu muannas.
Bermula si Zaid itu. Bermula pembantu perempuannya si Zaid. Itu zahibatun pergi. Kenapa enggak zahibatun langsung jadi khabar Zaidun? Enggak bisa juga, enggak sesuai. Zaidun muzakkar, zahibatun muannas. Kan enggak cocok. Oh, berarti gabungan jariyatuhu zahibatun, mubtada dan khabar pada maharafa baru jadi khabar. Paham enggak? Enggak cocok dia, ketahuan. Ketahuan. Nah, apa pertanyaannya? Zaidun ummuhu tabibatun. Bermula si Zaid itu. Maknya si Zaid itu dokter. Nggak mungkin kan Zaidun mubtada, ummu khabar mungkin. Si Zaid itu ibu. Kan si Zaid itu bukan ibu. Enggak? Nah, pasti berarti ummu mubtada lagi. Ada khabar di depannya. Jadi kita bisa paham. Bisa paham, insya Allah paham. Nah, kalau pikiran ditajamkan dikit. Nah, harus diulang-ulang. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Satu kita ngaji. Fikihnya malam besok insyaallah. Dadan Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqih lana wa qarabatin lana fidinin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqih lana wa qarabatin lana fidin. Rabbana anfa'na 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina wa ahlil qatri unsa wa dzakar. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup. Ya. Ngaji enggak pondok, ngaji di rumah di Bekasi, di Bumi Alam Hijau. Enggak ada pondok, ngaji di rumah. Habis maghrib insya Allah. Alhamdulillah, ini sudah isya di sini teman-teman ya. Pamit dulu, insya Allah nanti malam-malam besok insya Allah lanjutkan kembali insya Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.